Okey, Assalamualaikum kepada hampa yang mana sentiasa support video-video Faris. Tengok video-video Faris. Hari ni Faris nak kongsikan dekat hampa tentang satu kisah anak muda yang kita tak pernah nampak benda ni, dan kisah ni memang betul-betul berlaku, dan kisah ni adalah kisah benar. Benda ni berlaku bukan depan mata Faris, tapi Faris tahu cerita ni berlaku. Benda ni berlaku di sekeliling Faris juga, dekat kawasan Pulau Pinang. Dan benda ni bukan di kawasan Pulau Pinang je ada. Benda ni bukan dekat area Pulau Pinang je. Benda ni jadi seluruh Malaysia. Benda ni kita tak nampak. Benda ni ada, benda ni berlaku. Kalau hampa yang mana ada bisa dengar kisah-kisah macam ni yang berlaku dekat sekeliling hampa, kawan hampa apa semua, hampa boleh kongsikan, hampa boleh komen di ruangan bawah ya. So Farid nak kongsikan dekat hampa ni tentang satu kisah tentang budak yang pergi goyang. Cerita ni panaslah, dia berkaitan dengan kehidupan kita sekeliling ni. Benda yang kita nampak, benda yang Faris nampak, bukan kita, benda yang Faris nampak di sekeliling Faris. Dan Faris dengar dan Faris tahu kisah ni dan benda ni berlaku. So sebelum apa-apa Faris mula, Faris nak minta hampa tolong subscribe channel YouTube Faris di bawah. Subscribe YouTube tak susah pun. Subscribe tu just tekan button je. Tak nampak pun kalau hampa subscribe akaun Faris, tak pernah tak ada tulis nampak kat mana-mana akaun hampa pun kata hampa subscribe Faris. Hampa tekan je subscribe untuk apa? Bila hampa tekan subscribe, lepas ni video-video yang terbaru Faris upload semua akan naik. Kita mulakan dengan suatu masa dulu nah. Pada satu masa dulu, benda ni tak ada lama sangat. Benda ni dia dalam 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu lah. Tapi cerita ni dia jadi tragik lah. Dia jadi macam tragik lah antara persahabatan, kawan-kawan. Dia jadi tragik. Dan benda ni melibatkan dengan dadah. Bila dadah ni dah kontrol kita punya jiwa, kita punya otak, kita dah tak tahu nak buat apa. Kita boleh buat apa saja. Apa benda kita nak buat, kita rasa macam tak takut, kita boleh buat. Sampai kawan pun jadi musuh, kita sampai tahap macam tu. Semua because what? Because of dadah. So hari ni Farid nak bagi kat apa? Satu perkongsian yang menarik. Sebelum Farid beritahu perkongsian yang menarik ni, Farid nak cerita kat apa tentang satu kisah ni dulu. Kisah ni amat sedih, amat tragik, dan memang merasa memang sakit ke dalam. Okey, kepada yang mana duk enjoy apa semua. Yes, saya bukan ustaz nak halang awak untuk pergi sana. Awak boleh nak pergi mana apa awak buatlah. Saya tak mampu nak kata apa. Cuma saya mampu cakap berjaga-jagalah kita dengan sesiapa pun kita berkawan, dengan sesiapa pun kita enjoy, berjaga-jagalah. Kerana benda ni nak jadi, dia bukan jadi apa orang tepat dalam masa dekat, dia mungkin akan jadi dalam masa lambat sikit. Kalau dia tak jadi lambat, dia jadi cepat. So benda ni berhati-hati, terutama kepada perempuan. Awak kena hati-hati sebab awak tu perempuan, maruah awak tu lebih tinggi daripada kami yang lelaki ni. Darjat awak tu tinggi. So maruah awak tu jagalah dengan baik. Okey. So apa Faris nak mulakan cerita ni dengan satu kisah yang memang sangat-sangat sedih. Pada suatu hari, pada satu masa dulu kan, ada satu pasangan couple ni, lelaki dengan perempuan lah, pasangan couple. So depa ni memang lifestyle jenis enjoy, clubbing, bilik goyang, clubbing, bilik goyang kan. Memang itu lifestyle depa. Kan? Tiba-tiba ada satu hari tu, depa ni baru bercinta. Perempuan ni memang enjoy tempat lain, lelaki memang enjoy tempat lain. Tiba-tiba depa ni kenal dekat satu bilik goyang ni, dan depa mula suka, semua suka, dan depa bercinta, depa couple. Okey. So bila depa couple, dah lama-lama couple kan. Mulalah satu hari ni. Satu hari ni kejadian ni berlaku dekat Pulau Pinang. Dan kejadian ni juga berlaku di hotel. Saya tak boleh sebut hotel tu sebab mungkin akan jadi isu dekat saya balik nanti. Mungkin saya mengaibkan perempuan tu, mengaibkan lelaki tu, mengaibkan sesiapa yang buat benda tu. Dan kisah ini terjadi di Pulau Pinang, dan kisah ini kisah benar. So Faris nak cerita ni, harap hampa pay attention, hampa dengar betul-betul. Okey, tambah-tambah pun untuk perempuan lah. Satu pasangan couple ni, lelaki perempuan ni, depa nak pergi ke satu hotel, nak pergi enjoy lah. Orang panggil PP. PP ni what? Private party. Private party. Private party ni selalunya orang buat dekat hotel yang apa, ada 2, 3, 4 bilik macam tu. Jenis macam hotel kan. Jenis bukan hotel jenis masuk-masuk bilik bukan kan. Yang ni jenis buka-buka pintu. Dia ada ruang tamu, dia ada 2, 3 bilik macam tu lah. Selalunya orang buat macam tu lah. Mostly macam tu lah. Itulah orang panggil PP. Tapi selalunya orang buat dekat bilik goyang kan. Tapi yang ni lebih mudah kalau dia cakap hotel lah, senang kata. Okey, hotel. So mereka ada buat PP kat situ, ramai-ramai, ada budak lelaki, ada budak perempuan kan. So ada satu hari, ada pasangan couple ni, dia pergi ke bilik hotel tu kan. Dekat hotel tu yang enjoy party kan, ambil dadah lah, telan tu lah bawa kawan-kawan depa juga. Kawan kepada lelaki tu lah, kawan kepada lelaki tu. So lelaki ni dia pergi dengan girlfriend dia, pergi hotel tu, enjoy minum lah, telan ubat lah, apa benda semua, enjoy dengan kawan-kawan semua kan. So pada masa ketika tu berlaku,
Tiba-tiba si lelaki tu dia macam telan ubat dadah ni macam banyak sangat kan. Sampai dia pun dah lost. Lost ni maksudnya dia dah drop terus dia. Drop terus. Dia dah drop terus dia. So yang si perempuan ni dia tak lost lagi. Dia masih duk menari, enjoy, tapi dia dah orang tepat hilang diri dia. Maksudnya dia dah hilang diri dia. Lepas tu mulalah satu benda terjadi. Yang satu benda yang memang sakit hati. Tapi benda ni dia tak sakit hati macam episod sudah. Lelaki tu kena pukul dan girlfriend dia dirogol ramai-ramai kan. Tapi yang ni dia tak sakit macam sebelum ni. Tapi yang ni dia sakit sebab kawan-kawan dia sendiri yang buat dia macam tu. So dalam kejadian tu lelaki tu dia dah lost. Dia duduk kat sofa pun dah macam ni. Memang dah tak sedar diri. Dia bukan mati. Dia tak sedar diri sebab dia dah dadah tu dah kontrol otak dia sampai dia tak boleh nak buat apa dia macam ni. Jadi macam tu. Okey. Yang si perempuan ni dia tak lost lagi. Dia masih ni tapi dia dah main tu macam dah meleret teruk dah kan. Puak-puak budak lelaki ni adalah 4-5 orang. Puak-puak budak lelaki ni member kepada boyfriend perempuan tu kan. Depa ada satu ubat ni tau, satu serbuk ni. Serbuk ni kalau bubuh dekat perempuan akan rasa gersang. Perempuan akan rasa macam nak seks. Pasal serbuk ni lah. So serbuk ni mereka ada. Pada ketika tu juga, yang perempuan-perempuan yang leling duduk dalam pipi tu, masing-masing ada boyfriend. Duduk dalam bilik dengan boyfriend, duduk dalam bilik dengan boyfriend. So ada satu bilik lagi kosong. Bilik tu tak ada siapa duduk. Ada tu bilik kosong. So nak dijadikan cerita, si perempuan ni pun seorang-seorang dia masih okey lagi, dia boleh menari lah apa semua. Tapi boyfriend dia lost. Sampai tahap dia lupa dia main dengan boyfriend dia. Sampai tahap dia main dengan boyfriend, dia lupa main boyfriend dia. Dia tak duduk dengan boyfriend dia. So ke 4-5 lelaki ni, mereka ada serbuk tu. Pada masa yang sama, serbuk tu actually mereka ada sebab apa? Sebab mereka plan, mereka nak main 2-3 perempuan Indonesia. Mereka nak bermain, tapi perempuan Indonesia tu tak boleh main. Tiba-tiba perempuan Indonesia tak boleh main. So bila serbuk tu dah ada kat mereka tengok pula kawan mereka sendiri tu tengah drop, tak sedar diri. Apa tahu tak mereka buat apa? Tahu tak? Serbuk tu mereka bubuh dalam satu ayak. Dalam ayak kosong, berbubuh. Mereka tengok perempuan tu, mereka kata perempuan tu teruk sangat dah. Mereka panggil perempuan tu, "Weh, Farid tak boleh sebut nama. Weh, mai sini, minum ayak ni." Sebab apa dia bagi ayak tu kat perempuan tu. Mula-mula nampak baik lah. Weh, hang teruk sangat dah ni. Hang teruk sangat dah ni. Boyfriend hang pun dah loop teruk dah drop teruk ni. Hang main ni. Minum. Perempuan tu pun ambil lah ayak tu minum. Luk. Minum. At the end, lepas dia minum tu dalam 5-10 minit macam tu, perempuan tu tengah ni, tiba-tiba perempuan tu jadi gesang. Dia jadi macam how. Dia jadi gesang lah. Dia macam dia apa bayangkan? Dia dah hilang diri dia dah sebab dia dikawal. Otak dia ada dikawal dengan dadah. Lepas tu tiba pula dia pergi telan benda yang boleh buat dia gesang. Tambah pula dengan otak dia macam tu. Apa situasi tu? Tiba-tiba perempuan tu dia macam gesang, duk main peluk-peluk kawan-kawan dia, kawan-kawan boyfriend dia tu, kan? Apa lagi kawan-kawan boyfriend dia buat? Bawa dia masuk bilik, main ramai-ramai. Depa main dengan perempuan tu ramai-ramai. Perempuan tu jujur cakap perempuan tu dia macam separuh sedar, separuh tak sedar. Tapi dia melayan depa. Faham tak maksud Farid? Dia melayan. Perempuan tu baring di tengah-tengah, seorang kat sini, seorang duduk kat bawah. 5 orang bantai seorang serentak pada satu masa. Faham kan? Kawan depa, boyfriend pada perempuan tu duduk kat luar. Tengah duduk macam ni. Kat luar. Depa duduk dalam bilik tu, depa buat perempuan tu ramai-ramai. Dan perempuan tu pula bukan tak sedar. Dia bukan perasan. Dia tengah dia celik lagi. Dia masih buka mata, dia masih boleh cakap dan dia sampai tak dia bincang dengan depa, buka seluar cepat. Buka seluar cepat, pegang sini. Ambil londe seluar, londe baju semua. Perempuan tu dah dikawal. Otak dah ada dikawal. Sampai tak dia serbuk tu bahaya tak bahaya? Serbuk tu boleh buat orang perempuan ni gesang. Farid tak boleh terberitahu serbuk apa tu, tapi serbuk tu memang bahayalah. Selalunya orang akan bubuh benda tu dalam ayak. Perempuan tu kena. So perempuan tu layan. Pada masa yang sama juga mereka rakam. Sebab masa mereka buat tu, mereka fikir, okay, actually benda ni berlaku, orang yang cerita kat Faris ni, dalam 5 orang tu, 2 orang yang dalam kejadian tu. 2 orang yang dalam kejadian tu yang cerita dekat Faris. Lepas cerita kat Faris, lepas kata, kami rancak nak gaduh dengan boyfriend dia pun bergaduh dia. Girlfriend dia yang nak kami, kan. Tapi bila Farid kaji balik, salah lah. Hampa pergi bubuh serbuk tu, betul tak? Bubuh serbuk tu kan. So Farid dapat benda tu, info ni daripada 2 orang, antara 5 orang tu, 4-5 orang lah, 2 orang lah Farid dapat tahu daripada 5 orang tu, 2 orang. Depa yang cerita. So depa buat, ada yang sampai rakam.
Rakam bagai apa benda semua kan, rakam kan. So Faris dengar benda tu, Faris macam ush, nak haram. Benda ni kalau jadi dekat girlfriend Faris kau ataupun bini Faris kau, macam mana keadaan macam mana Faris nak terima benda tu So lepas layan perempuan tu pun perempuan tu buka seluar sendiri, buka baju sendiri, buka baju dalam ni, semua perempuan tu buat. Lepas tu perempuan tu layan depa 5 orang. Layan depa 5 orang. Lepas perempuan tu layan depa 5 orang tu, perempuan tu penat. At the end penat buat apa? Lena. Dan depa yang 5 orang dah habis main dengan perempuan tu, depa keluar pada bilik tu. Lepas dah habis, lepas keluar pada bilik tu, lepas angkat lelaki dia, boyfriend dia. Lepas angkat lelaki tu, pi tidur sebelah perempuan tu. Lepas angkat lelaki tu, pi tidur sebelah perempuan tu lah. Lepas kata, weh, acik, awet hang dah teruk dalam bilik tu. Pi tidur sebelah awet hang semua. Lepas pi tidur sebelah awet dia. So, lelaki tu pun okey, tidur lah dengan awet dia kan. Tidur dengan awet dia macam biasa, tidur, perempuan tu pun tidur kan. Lepas tu nak dijadikan cerita keesokan hari. Keesokan hari, lelaki tu bangun, perempuan tu pun bangun, dan lepas 5 orang tu duduk kat ruang tamu pun tidur. Lepas tu lelaki tu sembang-sembang dengan perempuan tu, lelaki tu perasan ada satu love bite kat sini. Ada satu love bite. Lepas tu dia kata lah, "You, apa benda ni?" Lepas tu dia kata, "Benda apa you? Ni? Benda apa ni?" Dia kata, tak tahu apa benda apa ni." Kata, "You, siapa buat kat you love bite ni?" Tak buat kat you pun." Perempuan kata, "Dah, pun tak tahu siapa buat." Cakap betul-betul. Semalam you buat apa? Baru perempuan tu cerita, semalam I berdengung-berdengung, yang I sedap sikit-sikit, I berdengung-berdengung. Lepas tu tiba-tiba kawan-kawan you bagi I minum air. Lepas tu I tahu depa angkat I masuk bilik je. Depa angkat I masuk bilik. Lepas tu depa peluk-peluk I macam tu je. Lepas tu lelaki tu naik angin kan. Dia macam terkejut, kenapa kawan-kawan aku buat macam ni? Lelaki tu keluar lepas tengah tidur. Lelaki tu sound lah, "Weh, apa buat apa kat awet aku? Apa buat apa kat awet aku? Apa ingat apa? Apa nak aku cari sibuk main sendiri lah, ni awet aku kan." Lelaki tu sound lah. Tu yang lima orang ni kata ni, relax nak tuduh kami. Siapa ada bukti kata kami buat. Lepas tu yang lelaki tu kata lah, "Aku ada bukti lah, girlfriend aku beritahu sendiri. Yang apa buat kat dia? Apa peluk-peluk dia apa semua." Tu lepas ni kata lah, "Kami bila masa kami peluk dia, ada bukti semua." Tu lagi kita, "Hampa jangan tipu aku lah. Habis ada lebat kat tengkuk dia apa semua." Tu lagi kita, "Alah, takat lebat hang sendiri boleh buat." Lepas tu tuduh lelaki tu balik kan. Tu lelaki tu dah, "Hampa tunggu sat." Lelaki tu pergi masuk bilik balik. Lelaki tu masuk bilik, dia kata dekat girlfriend dia, "You, lah ni you angkat baju you, nak tengok berapa banyak dalam badan you." Perempuan tu kata, tak ada dah. Tu lagi kata, "You, tunjuk, nak tengok." Perempuan tu pun angkat sikit. Angkat love bite banyak. Orang yang buat tu pun tak ada otak. Nak buat tinggal kesan yang boleh menampak benda tu tau. Nampak kantoi. Lepas tu lelaki tu keluar, "Weh, hampa memang bergaduh lah, jadi gaduh kan." Antara seorang tu dengan lima orang dia gaduh lah. Sampai dia kata, "Apa, hampa member gua, sahabat aku, sanggup bertikam aku belakang-belakang apa semua kan." Lepas tu member kata, "Okey lah weh, senang kami jujur tu lah kat hang kan." Lepas ambil handphone, lepas tunjuk video. Betul, lepas kata, "Tak apa, lepas aku tunjuk video ni kat hang, aku akan delete video ni." Lepas tunjuk video dekat boyfriend perempuan tu. Tengok video ni. Tengok daripada video ni, kami mau kat dia, kami layan dia ke dia yang layan kami? Kami suruh dia buka baju ke dia yang buka baju sendiri? Tengok, siapa yang layan siapa? Kalau hang duduk dalam situasi kami, hang rasa hang layan tak? Hang rasa hang layan tak? Dengan awet hang sikit ni elok, hang rasa hang layan tak? Bila perempuan yang ajak hang suruh buat benda tu. Betul, lelaki tu tengok video tu, dia terkaku. Dia tengok video tu, dia terkaku, dia terkejut. Dia kecewa. Tu dia bagi phone balik kat kawan-kawan dia kata, "Pak, hampa jujur aku cakap, hampa bukan sahabat aku kecewa dengan hampa. Aku nak belah, aku sikit hati ada kawan macam hampa. Aku kecewa, hampa bukan sahabat aku, bukan lagi kawan aku." Dia masuk bilik, dia pisah perempuan tu, dia kata apa? "Hang memang betina sundal, hang memang betina pukimau, hang memang betina macam-macam." Macam-macam dia kata kat perempuan tu. Dia maki. Sebab apa? Benda ni kan, kalau Farid duduk tempat lelaki tu, Farid sakit hati kan. Tapi nak sakit hati apa? Hang sendiri yang meminta benda tu berlaku. Hang bawa dia pergi situ, enjoy semua, bla-bla semua kan. So, no comment lah kan. Dia pisah perempuan tu. Lepas tu lelaki tu belah. So, dalam storyline ni, kalau diceritakan secara fizik kan, salah tu dekat siapa? Salah tu dekat hampa lah, hampa pergi situ apa kan. Tapi kesian balik kat perempuan tu lah. Sebab apa? Perempuan tu teranaya. Otak dia dah dikawal dengan benda tu. Dah dikawal benda tu. Dia jadi gesang kan. Dia jadi nak benda tu kan. So, kesian kat perempuan tu balik lah. Lepas tu busuk lah nama perempuan tu. Orang panggil dia belen. Busuk lah belen. Kesian kat perempuan tu lah. Sebab dia mangsa keadaan. Tapi nak salahkan kat apa dia, nak kata kat dia pun tak guna juga. Sebab apa? Sebab keadaan tu hampa yang meminta untuk jadi benda tu.
Kan? Keadaan macam tu. Hampa yang nak pi sangat tempat-tempat macam tu. So nak buat apa? Tak boleh buat apa. Kan? Dah benda tu dah jadilah kan. So itu je lah perkongsian Faris untuk hari ni lah. So kesimpulannya hari ni, kita nak enjoy lah kan? Tapi kita enjoy carilah dengan orang yang kita boleh percaya, yang boleh pakai kan? Yang orang yang tak take advantage dekat kita. Bila kita tak berjaga-jaga, tak berhati-hati, benda-benda macam ni akan berlaku lah. Saya jujur bercakap lah, benda ni yang saya tahu tau, kes hari ni, kes yang saya tahu benda ni, itu kes yang saya tahu. Tapi kes tempat lain yang saya tak tahu tu, saya rasa lebih teruk pada benda ni lagi, lebih teruk pada cerita saya lagi. Kalau hampa yang ada cerita lebih teruk pada ni, cuba hampa komen di ruangan komen bawah. Mesti ada lebih kurang cerita macam Faris ni. Cerita ni memang panas lah. So lepas tu perempuan ni dekat luar, dia jadi satu title lah. Dia ada satu title lah, Belen. Tahu dalam Penang Belen ni benda apa? Belen ni orang panggil macam sisa lah. Macam contoh lah satu perempuan ni kan, Faris pernah balas dah kan, pernah romeng dengan dia kan. Lepas tu Faris tinggal dah. Dia pergi kawan dengan orang lain lah. Orang lain pun balas dah, mesti tinggal. Dia tu Belen lah. Itulah Belen. Itulah orang panggil Belen. Tahu Belen? Itu Penang orang panggil Belen, Saki Baki. Macam tu lah. So kesian dekat perempuan tu. Why kesian kat perempuan tu? Dia masa keadaan. Tapi kita tak boleh kata awak. Sebab apa? Sebab dia yang meminta benda tu. Siapa suruh hang pi? Kan? Siapa suruh hang terlebih sangat, over sangat, telan lah apa semua kan? So sebab tu kita cakap nak buat benda ni, kita pergi dengan orang yang kita boleh percaya. So itu secara fizik lah. So apa yang Faris nak cakap dekat hampa ni, kesimpulannya adalah kita nak buat satu benda tu, kita fikir dulu risiko. Benda tu apa akan jadi? Boleh terjadi tak? Fikir dulu risiko. Sebab benda tu kalau dah jadi, kita nak patah balik masa pun tak guna juga. Kalau kita ada mesin masa boleh putar balik, tak apa kan? Ni kita tak ada mesin masa kan? So, kalau benda tu dah jadi, kita tak boleh buat apa. Kita nak menyesal pun tak guna. Sebab benda tu kita yang meminta. Kalau nak cakap pasal kerja jahat, cukup lah. Saya sendiri dah jahat dah. Faris sendiri dah nakal dah dulu. Faris jahat bukan pergi pukul orang, bukan pergi tiba orang kan. Faris dulu dah cukup jahat, dah cukup nakal dah. Minum arak, main perempuan, clubbing semua. Faris cukup teruk dah dulu. Tapi alhamdulillah setakat ni Faris dah buang semua dah. Faris bersyukur sangat Faris dah dapat buang semua dunia-dunia semua. Dah jadi sejarah hidup Faris dah dulu tu. Betul tak? So kita bila dah buang benda tu, biar kita buang betul-betul benda tu. Benda ni set je. Benda ni akan jadi satu masa nanti bila hampa yang mana enjoy ni, akan ada satu masa nanti hampa akan jemu. Hampa akan macam alah kan. Lagi satu kepada orang-orang baik yang tengok video-video Faris hampa jangan pernah menghina orang jahat macam kami ni. Jangan pernah hina orang jahat macam kami. Sebab hampa tak tahu penghujung kami macam mana. Orang jahat boleh jadi baik. Orang jahat kalau jadi baik, normal. Tapi kalau orang baik jadi jahat, itu tak normal. Dan lagi satu, kepada hampa yang mana baik-baik ni, jangan pernah hina orang macam kami ni. Orang macam kami ni pun layak untuk bertaubat. Orang macam kami ni, taubat kami pun layak. Taubat kami ni pun diterima oleh Tuhan. Orang jahat ni, bila dia bertaubat, insya-Allah dosa-dosa dia yang sebelum-sebelum yang teruk-teruk ni, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi orang yang baik ni kan, yang sentiasa berfikiran baik ni, sentiasa merasakan diri dia bagus, diri dia baik, angkuh, bongkak, awak yakin ke awak ke syurga? Awak yakin? Itulah kesimpulannya kan. So itu je lah konten Faris untuk hari ni. Faris pun tak tahu nak kongsi video apa lagi dah lepas ni. Itu je lah konten Faris untuk ini. Faris akan cari lagi jalan-jalan cerita-cerita yang sekeliling Faris menarik-menarik untuk Faris bawakan dalam konten Faris, insya-Allah ke depan nanti. So Faris betul-betul minta maaf kalau konten Faris kali ni agak melampau, agak kurang sikit ke apakah. Faris betul-betul minta maaf. Faris kongsikan benda ni atas pengalaman yang Faris dengar, pengalaman yang Faris nampak, untuk hampa dijadikan satu benda, untuk hampa fikir benda ni jangan buat. Benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat, tak boleh buat. Pertama-tama untuk adik-adik yang baru nak kenal dunia. Sebelum adik nak kenal dunia, abang nak kenal dunia dah adik. Dulu pun abang-abang besar-besar pada Faris pun semua cakap dah, Faris, sebelum nak kenal dunia, kami dah kenal dunia dah Faris, tak usah buat sempoi apa pun. Sekarang ni Faris nak cakap kat adik-adik, yang mana adik-adik yang baru nak jahat, baru nak nakal tu, abang-abang Malaysia jangan buat sempoi. Sebelum adik kenal dunia, abang nak kenal dunia dah adik. Sebab tu abang pesan kat adik, nak buat apa-apa, fikir dulu adik. Itu je lah konten Faris untuk ini. Apa pun terima kasih, thank you support dan Assalamualaikum. Ciao.